إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، خصوصا إلينا وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ الأنصار الله. وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المستغفرين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من الموحدين، اجعلنا من المهتدين، اجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف شروط الجمعة. Syurutul Jum'ati sittatun. Bermula segala syarat Jum'ah itu 6. Jadi sembahyang Jumaat pada hari Jumaat itu ada 6. Antakuna kulluha fi waqti zuhri. Pertama, bahawa adalah sekalian orang yang sembahyang Jumaat itu di dalam waktu zuhur. Waktu asar tak boleh Jumaat. Wa an tuqama fi khittabah. Dan yang kedua, bahawa ada didirikan Jumaat
dalam apa dia tulis? Gurisan. Betul tu. Di dalam gurisan al-baladi, negeri, maknanya sempadan. Di dalam sempadan negeri. Maknanya dalam satu qaryah. Maknanya maksud itu ialah didirikan Jumaat itu di dalam satu kawasan perkampungan manusia. Satu kawasan negeri manusia, daerah penduduk. Tak boleh buat Jumaat itu dalam hutan, tempat orang tak duduk, tak boleh. Maknanya kalau kita ni ada 50 orang sekalipun, pergi panjat satu gunung jauh pada negeri, Gunung Everest ke, ya, tiba-tiba sampailah kat puncak Gunung Everest tu 50 orang ni. Tiba ni pula hari Jumaat. Boleh tak buat sembahyang Jumaat itu? Tak boleh. Betul nak sembahyang apa? Kena sembahyang Zuhur. Sebab apa tak boleh buat Jumaat? Sebab di situ bukan tempat perkampungan manusia, bukan tempat kediaman manusia. Tu kata fi khittatil baladi. Fi khittatil baladi, mana tu kawasan, garisan manusia. Khittah mana garisan, dia tu gurisan, garisan sama lah. Khittah ataupun khuttah, khattul istiwa, garisan garisan istiwa. Khattul istiwa tu cakap Arab tu. Di Melayu ni khatul istiwa. Garisan tengah. Baik ya, habis. Wa an tusalla jama'atu. Dan yang ketiga, bahawa sembahyang Jumaat, wa an tusalla jama'atan, bahawa disembahyangkan Jumaat pada hal berjamaah. Wa an tusalla jama'atan, yakni bahawa dikerjakan solat itu pada halnya ni, hal keadaannya itu berjamaah. Mayang seorang tak boleh. Mayang seorang tak boleh. Jumaat kena sembahyang jemaah, wajib sembahyang jemaah. Wa an yakunu arba'ina ahraran. Dan keempat, bahawa ada mereka itu yang sembahyang Jumaat itu 40 orang. 40 orang. Zukuran, laki-laki. Balighan, lagi baligh, yakni yang sampai umur. Mustawtinina, lagi yang bermastautin. Orang yang mustautin, orang yang menetap, orang yang tinggal tetap di satu-satu tempat itu, bukan musafir. Bukan singgah kerana meniaga, bukan singgah kerana mandi, bukan singgah kerana sesuatu, tapi dia memang orang kampung tu. Orang kampung tu, orang di bandar tu, orang yang menetap di situ. Tu maksud kata mustawtin. Lawannya bermukim. Bermukim ni orang yang tinggal sementara, bukan menetap. Mustautin ni orang yang tinggal menetap.
Kali ni kena lah. Dia tak kena, mana kena lah. Ambil cicak tu. Rasa pakai terbih tak? Mana buku? Ambil lah buku. Tulis-tulis ke apa, taklah mengantuk. Suruh tidur main. Suruh main tidur. Baik. Wa alla wa alla yasbiqaha, bahawa jangan apa dia tulis tak nampak. Kalau ikut yasbiqaha ni maknanya dengan ada yang mendahului. Tak ya. Aduh. Ni hamil betul ni. Mendahului tu. Dulu dia tu tak nampak. Wa alla yasbiqaha, dan kelima bahawa jangan mendahului itu. Bahawa jangan mendahului. Dia tulis tu tak nampak. Apa dia tulis tak nampak? Nampak tu? Dia tulis apa? Keduluan. Keduluan dia tulis. Mana kata mendahului, baru nampak. Bawah dia keduluan. Dobek kat tepi, saya tak tiba baca. Bahawa jangan mendahului. Dobek kat la alla yasbiqaha tu. Dobek kat tepi 4-0 tu, bahawa jangan mendahului. Bahawa jangan mendahului Jumaat. Wala tuqari. Tak nampak tu. Tuqarinaha. Ra tu ra nun ha alif.
wala tuqarinaha wala tuqarinaha. Tuqarinaha maknanya jangan bersamaan. Dia tulis apa itu? Oh, tak nampak. Tuqarinaha muqtarinan maknanya jangan bersamaan. Dia tepilah. Hai. Tulisan dia tu dah. Tuqarinaha maknanya jangan bersamaan. Jangan bersamaannya. Nah, ini maknanya jangan dalam satu qaryah tu Jumaat yang bersamaan. Jum'atun akan Jumaat fi tilkal baladi, yang demikian itu negeri. Baik, titik situ. Apa maksud dia? Mai nak terang. Maksudnya tu begini. Dalam satu qaryah, cuba tengok yang tadi ya, yang keenam, yang kelima, wa alla yasbiqaha, dan jangan ada mendahuluinya. Ini mendahului solat Jumaat itu. Maknanya gini, dalam satu kampung ada dua masjid. Contohnya, dalam satu kampung ada dua masjid. Satu masjid kuning, satu masjid merah. Contohnya, masjid kuning ni pun ada orang sembahyang Jumaat. Masjid merah ni pun ada orang sembahyang Jumaat. Pasal apa? Pasal penuh. Masjid kuning penuh, tak ada tempat dah nak sembahyang. Nak sembahyang kat belakang tak boleh lah. Belakang tu ada sungai orang kali, tepi pun tak boleh lah. Tepi tu ada parit orang kali. Belah sana pula tak boleh dah, ada rumah orang kali. Maka orang sembahyang di situ tu tak muat, ya. Maka dah dekat masjid satu lagi ni, sebagai yang tak, yang apa, yang mana yang tak muat sana, pergi sana lah. Boleh faham? Dalam tu kampung tu ada dua masjid. Maka dua-dua masjid tu didirikan Jumaat. Pasal apa? Satu masjid tak muat. Boleh faham? Kau tenung apa mak? Faham tak? Tak faham? Bagus. Dalam satu kampung ada dua masjid. Faham? Dalam kampung tu ada ramai orang. Bila hari Jumaat nak sembahyang Jumaat, satu masjid tak muat, jadi kena sembahyang Jumaat dua masjid. Faham dah ni? Jadi bila ada sembahyang Jumaat dua masjid, yang mana yang solatnya dahulu
Yang tu sah. Yang kemudian tak sah. Yang mana yang dahulu itu sah, mana yang kemudian tak sah. Faham tak? Faham tak, Mak? Mana yang mula semayang, dia tu sah. Yang satu masjid ni semayang pukul 1.45, dia takbir pukul 1.45. Elok 1.45 Pak Imam takbir, Allahu Akbar. Yang satu lagi masjid, dia solat 1.45 30 saat. Lambat sikit 30 saat. Baru dia Allahu Akbar. Tu tak sah. Yang tu tak sah. Macam mana nak tahu mana awal, mana lambat? Masjid mana dulu, masjid mana kemudian? Kalau tahu, maknanya barangkali di sana orang pakai, dia orang apa, viral, sini dah takbir, dia online, dia buat FB, maka ramailah tengok handphone, sana dah semayang. Maka kalau sana dah semayang, sini tak boleh buat zuhur. Tak boleh buat Jumaat. Tak boleh buat zuhur pula. Tak boleh buat Jumaat. Pasal dah sana buat Jumaat. Yang masjid kuning dah buat Jumaat, masjid biru tak boleh buat Jumaat. Habis tu masjid biru kena buat apa? Kena buat sembahyang zuhur. Walaupun khutbah dah baca, tapi kena buat sembahyang zuhur. Tak boleh buat main Jumaat. Kalau dia tahu, kalau dia tak tahu, kalau tak tahu mana dulu, mana kemudian. Kalau tak tahu mana dulu ke mana kemudian, maka dua-dua kena buat sembahyang Jumaat. Lepas tu sunat diiringi dengan solat zuhur. Dua-dua kena buat sembahyang Jumaat, kemudian diiringi dengan sembahyang zuhur. Tak boleh terus main Jumaat, lepas tu terus balik, tak boleh. Faham tak? Faham, bagus. Umat faham, kalau orang lain tak faham pun tak tahu. Baik, itu maksud kata la yasbiqaha. Itu maksud kata alla yasbiqaha, bahawa jangan mendahuluinya. Jangan mendahuluinya. Mana kata yang kemudian tu tak sah, yang mendahului tu sah. Wala tuqarinaha, dan jangan bersamaan mengerjakan Jumaat. Jangan bersamaannya, mana jangan bersamaan mengerjakan Jumaat. Yang nu takbir ni sama-sama takbir, dua-dua pukul 1.45 30 saat sama-sama. Maka kalau sama-sama takbir, sagi kena iringi dengan zuhur. Yang mana bar dulu, yang mana bar, yang mana Allah dulu, dialah sah. Ya, mana Allahu Akbar tu dulu, dialah yang sah. Tapi tak sama-sama. Sama-sama mana tak boleh tak sah. Kalau tahu wajib diiringi dengan zuhur. Kalau tak tahu sunat diiringi dengan zuhur. Baik, tu dia nak cerita yang tu. Ada soalan ke depan? Tu ada soalan ni. Gimik tak?
Jai belakang sikit lepas. Patutnya tepi tu keluar, yang tepi tu dia keras tu buat apa? Dua-dua tu tepi, dua-dua lah tolonglah. Dia tu dua keras saja, apa orang tengah-tengah ke nak keluar pasal apa? Pakailah kes sikit. Kalau kita nak keluar, kalau terbakar ni, yang tengah keluar dulu ke yang tepi keluar dulu? Kompom tepi keluar dulu. Kalau nak buat kerja, hak tengah lah keluar dulu. Pakailah kes sikit oi. Semalam saya dah smash dah, tak boleh faham juga. Tu kalau surau yang terbakar, siapa keluar dulu? Hak tengah ke hak tepi? Tepi lo. Kalau buat kerja? Hak tengah malas. Ada. Kita masuk tadi balik. Tu maksud dia wa alla yasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi. Bahawa jangan mendahului Jumaat ataupun bersamaan berjumaat di dalam kampung itu, dalam bandar itu, dalam penempatan manusia itu. Al-balad maknanya negeri. Maksud negeri sini maknanya kata dalam penempatan manusia tu. Dalam penempatan manusia tu sama ada kampung ke, pekan ke, bandar ke, negeri ke, ya, jangan ada yang mendahului. Yang mendahului tu sah, yang belakang tu tak sah. Ataupun bersamaan, tuqarinaha, bersamaan Jumaat, sama-sama takbir, maka tak sah juga. Maka dua masalah ini, ya, yang bersamaan tadi, ya, maka kalau tak tahu bersamaan, maka dia wajib iringi dengan zuhur. Kalau yang tadi tu dia mendahului, yang mendahului itu sah, yang kemudian tu wajib apa? Mengiringi dengan solat zuhur. Kalau tak tahu mana dulu mana kemudian, entah sama pun tak tahu, maka sunat mengiringi dengan zuhur. Kalau tahu wajib, tak tahu sunat. Tahu apa? Tahu kata dia tu Jumaat yang kemudian, maka dia wajib iring dengan zuhur. Kalau tahu apa? Tahu bersamaan sama Jumaat, maka dia wajib iring dengan zuhur. Kalau tak tahu mana dulu, tapi sepanjang Jumaat dalam kampung tu dua masjid. Memang kampung lah sembahyang Jumaat dua masjid, tapi tak tahu mana dulu, maka sunat mengiringi dengan zuhur. Tu maksud dia. Boleh faham? Boleh ke faham? Baik, habis. Tu satu soalan lagi. Lagi start malam ni, entah duduk tepi pintu tu, senang ambil, nak pusing belakang, nak main sini jauh, dia ni duduk sana, entah duduk tepi dia ni.
Bukan. Kita tu duduk sana. Tutup pintu dulu. Baik, dia tanya, kampung saya demikian keadaannya, 2 masjid. Dia kata kampung dia demikianlah, ada 2 masjid. Satu masjid kuning, satu masjid merah. Dia tak tulis ya. Bolehkah kita solat di kampung lain untuk elak permasalahan ini? Boleh. Untuk elak permasalahan ini, boleh kita sembahyang di qaryah lain. Kampung lain pun, tapi kalau satu qaryah tak boleh juga. Macam 4 kampung dikirakan satu qaryah, dikirakan satu masjid, tak boleh juga. Tapi kalau qaryah lain tak apalah. Contohnya kampung Batu 2, ada satu masjid, satu qaryah untuk satu kampung. Satu kampung tu dikira satu qaryah, satu masjid. Kampung Batu 3, ada satu qaryah, ada satu masjid. Kampung Batu 4, ada satu qaryah, tiba-tiba ada 2 masjid macam ni. Jadi untuk di kampung Batu 4 ni orang sangat ramai, dan diputuskan oleh Majlis Agama Islam, Batu 4 ini satu qaryah, maka kena satu yang masjid. Tapi tak muat, kena buatlah satu lagi. Jadilah masalah yang kita bincang hari ni. Mana yang dulu takbir, maka dia sah. Lambat tak sah kalau tahu. Kalau tak tahu, mana dulu mana kemudian, maka dua-dua tu sunat mengiringi dengan zuhur. Kalau tak tahu. Mana kalau tahu, beberapa kali dia pakai viral kan? Ya, pakai FB sana dah buat dah, kita belum. Maka dia tak boleh buat Jumaat, kena buat zuhur. Yang mana yang belum buat Jumaat. Kalau lepas sembahyang baru tahu, sana buat Jumaat dah tadi, orang dah balik pak, Allah, wajib buat zuhur. Kan gitu. Faham ni? Apa tak faham? Baik, faham semua. Bagus. Lambatnya dia nak faham ke tak, dia pun tak tahu. Siapa tak faham? Orang. Saya tu beritahu ke Umar. Aku tanya tu Akmal sebelah tu, Ustaz Akmal. Tanya dia, faham tak? Tanya, apa tak faham, tanya dia. Dengan tak faham buat tak tahu, buat tak reti. Hal yang lain tu pun katanya tak lepas jawab tu. Jatuh Pak. Baik, ni mudah ya. Baik, jadi dia tanya, orang yang bertanya dia tanya, di kampung dia ada 2 masjid macam kampung Batu 4 tadi ni. Untuk mengelak daripada kena sembahyang Jumaat, lepas sembahyang Jumaat kena pula buat zuhur, takut elak masalah tadi ni lah. Dia kata boleh tak dia nak pergi sembahyang masjid sebelah, masjid kampung sebelah tu, masjid kampung Batu 2, ataupun Batu 3, tak nak sembahyang kat Batu 4 ni, boleh tak? Baik, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Boleh. Pasal apa? Pasal Jumaat dia tu dah banyak, Jumaat dah banyak. Tu dah pergi solat ni ambil. Ada orang kata tak boleh pergi sembahyang tempat lain. Dia kata lari jemaah. Baik, yang kata tak boleh tu begini. Dalam kampung tu ada ngam-ngam 40 orang yang sah sembahyang Jumaat.
Ngam-ngam 40 orang. Tak lebih tak kurang lah. Kalau seorang tak mari, tak boleh buat jemaat. Maka berdosa yang tak mari itu kalau tidak ada uzur syar'i. Jadi kalau satu orang ni saja lari ke tempat lain yang menyebabkan tak boleh dirikan jemaat, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Jadi orang yang dalam masalah begini, kampung yang bermasalah begini, ya, jemaahnya wajib ada di kampung pada hari Jumaat. Jangan kau pergi jalan-jalan cari makan. Mesti duduk di rumah, duduk di kampung. Hari Jumaat kena pergi Jumaat. Balik kerja awal sikit. Tu masalah melarikan diri dari solat Jumaat. Maka hukumnya berdosa kalau dengan sebab dia Jumaat tak boleh nak didirikan. Faham? Itu satu perkara. Tapi kalau dalam kampung tu memang dah ramai orang, sampai 3,000 penduduk contohnya, mayang pun kena 2 masjid, tiba-tiba dia nak pergi sembahyang kampung lain untuk mengelakkan masalah alla yasbiqaha wala tuqarinaha, maka itu hukumnya harus. Itu hukumnya harus, taklah jadi salah. Gitu. Baik, dia tanya apakah maksud ibu yang melahirkan tuan? Maksudnya anak durhaka. Maksudnya ialah anak durhaka. Tanda-tanda nak kiamat, anak jadikan mak, ya, seperti koli batak ceng. Gaji tak bagi, suruh jaga anak sekupang tak bagi, mak pula kerana keluar duit beli susu anak, tak ucap terima kasih pula tu, belagak pula kat mak. Tu namanya, ya, anak durhaka. Tu maksud ibu yang melahirkan tuan. Hari ni banyak gerak semayang tak nak bangun, dah ke? Tapi mak ni ataupun ayah jangan sebutlah anak durhaka dekat anak dia, jangan. Sebab sebutan mak ayah tu jadi doa. Kadang-kadang mulut mak ni dia terlepas anak durhaka, esok anak tu akan jadi. Kalau tak jadi pun barangkali syibih menjadi. Mulut mak ni dia jangan, belum kahwin tu dia kena letak dah dekat bibi dia, jangan sebut anak durhaka. Jadi kalau anak ada melawan-melawan, kamu ikut cakap, cuba ingat-ingat balik. Dulu-dulu ni dia ada sebut tak anak durhaka? Dia tak sebut, ingat-ingat balik. Dia taubat yang tu dulu. Ya Allah, aku taubat sebab dulu aku dah sebut anak aku ni anak durhaka. Patutlah lah ni aku suruh semayang tak nak semayang, suruh puasa tak nak puasa, suruh tu dia melawan, suruh ini dia melawan. Ada tak kita sebut dia anak durhaka? Satu. Tu punca anak tadi tu dia jadi ibu yang melahirkan tuan. Yang kedua, dia percaya mampu apa kata anak dia. Kalau anak balik cerita, orang tu bergiam, dia sanggup pergi serang orang tu demi membela anak dia. Demi membela anak dia ni. Zaman dulu, kalau cikgu pukul budak sekolah,
Budak tu nanti dipukul pula oleh mak dia kat rumah. Zaman ni kalau cikgu pukul anak, saling mak tu main pukul cikgu kat sekolah. Bukan lepak pun mak tu. Pondok ni pun tak. Dia tak pukul je saya. Tapi punya bahasa cukup baik. Esok tunggulah. Mudah-mudahan tak lah kot. Mudah-mudahan anak dia jadi soleh. Doakan mak supaya janganlah jadi mak ni terbeban dengan perangai dia yang buruk. Barangkali suara mak tu, mak ni jaga mak, ayah dia kurang sikit mak tu, pasal mak tu yang mengandungkan dia. Jaga ni orang perempuan belakang tu semua nak kahwin belakang. Suara mak ni, cakap mak ni dia jadi macam satu doa. Tu nak jadi lagi seorang nak dahka. Ada berapa orang dah disebut tu? Mungkin dulu-dulu pun dia sebut. Tersebut dalam hati ke? Jangan sebut. Sebut jadi. Yang tu cukup susah. Yang tu cukup susah nak apa orang kata? Kalau ibarat daki ni nak gosok bagi hilang tu cukup sukar. Pasal mak dia dah sebut. Jadi nak selidik pasal apa anak lagu tu. Barangkali antara dua. Mak dia pernah sebut dia nak dahaka, ataupun dia backing anak ada habis-habisan walaupun jelas salah. Macam tadi. Tu punca. Bila dah tua jadi penagih dadah. Masuk keluar belayar dalam jaga tu dia jadi biasa lah. Backing sangat anak. Orang mai cerita anak kau tu gini tegur dia sikit. Anak aku baik. Hang tu yang dia marah pula kat orang yang mai tegur dia pasal anak dia giang-giang. Anak dia balik-balik buat muka welfare, kesian anak mak katanya. Padahal dia buat dia buat kerja sana sembunyi pada mak dah. Yang mak tak mesti percaya mampu ke anak jaga. Dua ni. Dan kita ni pula jangan bagi mak tu jadi begitu. Ni kita anak ni dah besar-besar belakang. Jujur dengan mak. Hampa tak jujur dengan mak, esok hampa tua orang betul. Mak dah tak ada. Baru menyesali. Dulu aku dah ke mak. Dulu aku buat salah dengan mak. Aku selalu buat bagi mak tu menyokong aku, padahal aku buat salah di luar. Ya akhirnya susahnya aku nak ubah perangai aku. Jadi susah nak ubah perangai. Pasal kita dah menjadikan mak kita tu jadi percaya mampu kat kita. Ada tak kita buat lagu tu? Ada. Jaga. Besok kita nak jadi baik tu susah. Pasal kita sudah menyakitkan hati mak. Kita sudah menyebabkan mak tu percaya mampu kat kita. Jadi bila kita menyebabkan mak tu percaya mampu kat kita nak buat ibadat tu payah. Nak cari duit mungkin boleh. Nak cari duit mungkin boleh, nak jadi kaya mungkin boleh, nak jadi hartawan, jutawan, bilionaire, zilionaire mungkin boleh. Tapi nak beribadah jadi tak boleh. Nak memulihkan ni yang payah. Setakat jadi kaya, cuba tengok cerita apa? Tanggang kaya. Bukan? Tanggang tu walaupun dia satu cerita legenda, tapi ada orang kata cerita tu betul. Ada batu yang tu. Tanggang jadi batu, ada batunya kat Indonesia. Orang cerita Wallahu alam. Baik. Jadi kalau kita nak jadi orang taat kepada Allah sebab takut seksa Tuhan, takut mati dalam su'ul khatimah,
Ya, jangan jadikan mak tu punca kita jadi orang yang tak boleh beribadah pada Allah. Pertama, jangan jadikan ibu sebagai hamba, kita jadi tuan. Yang kedua, jangan jadikan ibu percaya mampu apa kita kata. Pasal kita duduk backing diri kita. Akhirnya anak tu jadi apa? Dia rosak sebab mak. Buat apa pun mak kata betul, mak ni betul semua. Ni masalah. Tak pernah dia nak sidik anak dia. Tak pernah dia nak siasat anak dia. Tak pernah nak marah anak dia. Bila ayah nak siasat, mak kata tak apalah bang, oi, kita anak seorang tu je. Ya mak ni pun. Kita nak darah seorang tu je, biarlah dia pergi keluar, dia tak tahu apa. Tengok-tengok nah, kereta aksiden, kembung dia kemek ke dalam. Orang aksiden dia kembung ke depan. Betul tak Umar? Dia tak faham. Tak faham Umar. Kereta aksiden kemek ke dalam, betul tak? Betul tak? Oh tak faham. So dia tak faham dia. Kereta aksiden kemek ke dalam. Siapa tak faham? Katanya Umar faham? Tak? Lambat faham. Orang aksiden kembung ke depan. Betul tak? Tak faham lah. Kau tengok kaki Daniel malam. Dia aksiden kembung. Dia aksiden dengan tu, dengan mimbar tu kembung. Faham? Tu baru aksiden dengan mimbar. Kalau aksiden dengan perempuan, perempuan dia kembung. Tapi mak ni kata tak apa, anak perempuan kita tu seorang aja bang, oi biarlah dia. Dia nak happy-happy. Biarlah dengan Pak Wo dia. Dia tak buat apa. Tengok-tengok kembung. Sudah. Inilah dia orang percaya mampu ke anak, merosakkan anak tu sendiri. Faham tak? Itulah dia ibu yang melahirkan anak, yang melahirkan tuan. Tu satu lagi tu. Surat cinta dalam badan ni. Pasal warna biru. Kalau warna merah, tu JPJ zaman. Baik, dia tanya apa istimewanya berjubah putih pada hari Jumaat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uhibbul abyad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menyukai warna putih. Jadi semayanglah pakai warna putih, baju ke jubah ke apa ke. Tak kira Jumaat ke apa, tu Nabi suka. Bukan kata Jumaat saja. Uhibbul abyad. Aku suka warna putih. Jadi korang pakai putih tu pasal Nabi suka warna putih. Maka kita suka apa yang Nabi suka, maka mudah-mudahan Nabi suka kita. Jangan pakai baju warna kuning kejinggaan. Warna kuning jingga. Tahu, Nabi tak suka. Bahkan ulama-ulama kata makruh pakai baju warna kuning jingga. Kuning jingga tu. Jingga. Jingga tu jingga, bukan jenggo. Jingga tu apa tu ada warna jingga? Tak tahu, siapa tak tahu angkat dengar? Warna jingga. Tak tahu. Dennis tak tahu. Muhammad tunjuk ada warna jingga. Kau yang tunjuk pula bendera PAN kat dia. Warna jingga ni Nabi tak suka.
Nah ya. Sebab apa tak suka? Tok Sami Hindu. Hindu ni sudah ada sebelum datang Nabi Muhammad. 3000 tahun sebelum datang Nabi Muhammad, Hindu ni dah wujud. Penyembah berhala. Mereka mengutamakan warna kuning jingga ni. Tengok Tok Sami lah. Pakai warna jingga. Faham? Jadi ulama Islam kata makruh kita pakai baju jingga, baju kuning jingga. Kuning jingga ni makruh. Parti politik saya tak tahu. Saya cerita ni hukum yang pakai baju jingga. Jadi begitulah. Kalau kita nak cat rumah pun jangan yang tu. Kalau bendera saya tak tahu lah tu. Tanya mufti lah pula. Sekali dia kata kempen pula parti politik pula dah. Nak cerita je lah. Kalau Nabi tak suka tu ada masalah lah. Bukan? Kalau Nabi tak suka tu ada masalah lah. Apa hak Nabi suka? Nabi suka warna putih. Nabi ada jubah merah. Nabi ada jubah hitam. Nabi ada jubah putih. Nabi ada jubah hijau. Itu disebutkan dalam hadis-hadis. Pada hari raya Nabi pakai baju merah. Nabi ada juga pakai hitam, tapi dia bagi pada sahabat yang lain. Nabi ada juga baju hijau. Nabi ada baju putih. Jingga Nabi tak suka. Kuning jingga. Siapa suka tu makna dia macam menyalahi Nabi ya. Taklah berdosa. Cuma dia something wrong lah sikit dia tu. Nabi tak suka, dia suka pula dah. Sehari dia kata, Nabi Ustaz Anwar Hilmi kata pakai baju jingga haram. Sudah. Dengar malam boleh. Saya tak kata haram. Saya kata Nabi tak suka. Bukanlah Nabi tak suka tu mestinya haram. Kadang-kadang makruh. Maka ulama-ulama kata bila solat pakai baju kuning jingga ni jadi makruh. Ya. Jadi setengah ulama dia kiaskan daripada pakai solat tu makruh, begitulah juga nak mewarnai hidup dengan kejingga-jinggaan. Bocah rumah pun jingga, kereta pun jingga. Ya. Jadi warna tu tak payahlah kita pakai. Sampai Islam kira sampai warna lah. Warna tu pun kadang-kadang ada makna-makna dia. Bukan pasal menyerupai Sami. Menyerupai Sami-Sami penyembah berhala tu. Kita jangan menyerupai mereka lah. Baik. Satu lagi soalan. Siapa nak tengok kitab ni, buka kitab Syiarus Salikin. Sehari dia kata ustaz ni pandai-pandai pula. Buka kitab Syiarus Salikin. Ada cerita bab pakaian yang warna-warna makruh dipakai dalam solat. Ya. Warna-warna baju kain yang makruh dipakai dalam solat, di antara yang kuning. Tok Bu saya cerita kuning jingga tu macam Tok Sami pakai. Maka boleh dikiaskan. Setengah ulama dikiaskan pula dengan pakaian-pakaian yang di luar solat, termasuk apa juga warna lah. Apa juga benda lah di buah warna tu tak boleh. Baik. Macam kita bertasbih. Macam mana tasbih? Tasbih ni macam ni. Duduk dalam surau, kita duduk tak tangan lagu ni. Ni tasbih. Ini kata tasbih, faham tak? Saja letak lagu tu, kan yang tak kat dagu, tak kat kepala, empuk-empuk kepala. Faham macam ni? Ni nampak ni, kena duduk sila tak depan kanan. Banyak orang buat dalam masjid. Dalam masjid buat macam ni, hukumnya makruh. Buat dalam masjid, buat macam ni tasbih dalam bahasa Arab. Menilangkan jari. Hukumnya makruh dalam masjid. Luar masjid
luar masjid ulama kata kiaskan daripada dalam masjid. Maknanya makruh juga. Jadi kita orang Islam jangan buat lagu ni. Selalu tengok orang pergi kuliah masjid sambil duduk dengar tangan duduk macam tu. Apa dia buat tak tahu. Sejuk apa. Kalau niat nak exercise tak apa. Macam contohnya tangan dia kebas. Dia tangan dia kebas, pagi-pagi dia buat lagu ni ni. Nak pergi hilang kebas. Tu bukan dia tasbih. Dia nak menghilangkan ni exercise nama. Exercise tu tak apa. Saja-saja nak buat letak itu. Ya. Tu Nabi kata, Nabi larang, Nabi larang. Bukan larang haram, makruh. Jadi kalau dalam masjid makruh, luar ulama kata kiaskan. Begitulah semayang tadi, semayang pakai baju jingga, Nabi kata makruh. Kalau di luar tu kiaskanlah dengan kata tu makruh dalam masjid tadi. Baik, satu lagi soalan. Sekarang ini saya musafir kerana ziarah adik sakit. Tak kira orang tanya pula, ustaz ni ngajar kitab apa pakai sembang-sembang sedap, membuka Ihya Ulumuddin, dalam Syiarus Salikin pun ada. Ya, tak kerti baca aku jumpa mufti kok saya salah mana tahu. Tu saya ngaji lagu tu, tok guru saya ada lagi, ustaz orang lanai. Dia ngaji kitab Syiarus Salikin, dia yang sebut, saya ingat lagi lah kitab. Ya, dia kata lagu tu lah. Baik, habis. Soalan kedua, dia kata sekarang ini saya musafir kerana ziarah adik sakit tanpa jadual untuk pulang bila. Dan kalau saya dah 5 hari safir, bolehkah saya qasar pada hari-hari berikutnya sampai saya pulang? Bila kita nak pergi bermusafir ke satu tempat yang kita tak tahu berapa hari kita nak duduk, on the way kita pergi tu boleh solat jamak serta qasar. Bila sampai di sana boleh solat jamak 4 hari 4 malam. Lepas 4 hari 4 malam dia kena sembahyang tamam. Kemudian dia nak balik ke tempat dia balik, on the way nak balik ke tempat dia balik, boleh lagi dia jamak qasar. Ya, sampailah ke tempat dia nak balik. Contohnya, dia duduk di kampung namanya Batu Timbul, Negeri Sembilan. Dia nak balik ke Johor, namanya Batu Tenggelam. Jauh lah, jauh, 350 km. Boleh sembahyang jamak dah on the way tu? Boleh jamak serta qasar, boleh. Baik, sampai di Johor, dia tak tahu apa hari dia nak balik. Dia tak tahu. Pasal apa? Mak dia sakit, saudara dia sakit. Dia kata adik sakit, dia kata. Maka sampai di sana, dia boleh sembahyang jamak qasar 4 hari 4 malam. Lepas 4 hari 4 malam, tepat-tepat ya 4 hari 4 malam tu, dia kena buat tamam. Tak boleh dah nak sembahyang jamak. Tapi kalau dia kata, ya, tambah lagi sehari lah, kata kak dia, hang tolong jaga asal adik, kak nak balik, ya, ada orang nak main rumah, tambah lagi sehari musafir hang ni, boleh tak? Dia kata nak tambah lagi sehari, boleh tak? Dah 4 hari 4 malam ni. Boleh, kerana nak tambah lagi sehari, maka boleh tambah lagi sehari, niat tambah lagi sehari. Maka bila dia niat tambah tu, bolehlah lagi jamak qasar lagi sehari. Lusa pun mak ayah kak dia kata, tamu tu tak balik lagi lah din weh, boleh dah tambah lagi sehari. Dia boleh niat tambah lagi sehari, dengan syarat dia bukan nak niat tambah lagi sebulan, lagi sehari. Maka tambah lagi sehari, lagi sehari, lagi sehari, lagi sehari. Yang seperti itu masalah dia, boleh sampai 18 hari. Lepas 18 hari kau tambah lagi tak boleh lah. Aku tambah penampak lah pula, aku nak balik tu. Tak maaf lah kakak, tak boleh lah.
dia nak balik ada kerja. Kalau boleh, tak apa, agak tambah lagi lah hari ke-19. Hari 19 tu tak boleh dia nak buat jamak, dia kena buat tamam. Faham tak? Boleh ke faham? Siapa tak faham? Siapa tak faham? Oh, semua faham. Orang tanya Danish, siapa tak faham tanya Danish, dia faham. Tanya Umak kali, Umak faham. Dah habis lah. Begitulah cara dia mayang jamak tadi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana sighara wa limashayikhina wal muslimina ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik ya fattahu ya razzaq. Iftah lana fathan qariba كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.